Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Uncle dalam video perkongsian Uncle Kudin. Kali ini yang kebawakan satu topik berkaitan dengan kebaikannya tuan-tuan dan puan-puan berniaga makanan. Dan video ini pandukan kepada ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan makanan. Okey? Uncle petik 3 ayat dalam Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah 2 ayat 168 dan 172 dan Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Kita tengok apa terkandung dalam ketiga-tiga ayat dalam Al-Quran ni. Kita tengok apa firman Allah Ta'ala dalam tiga-tiga ayat ini. Pada Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia," bermaksud tidak mengira agama dan fahaman, "makanlah dari makanan yang halal dan baik." Halal dan baik. Dan pada ayat yang keempat, surah yang sama, Surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Ta'ala sekali lagi berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ini tujukan khas kepada kaum Muslim, makanlah apa-apa yang baik." Sekali lagi ditegaskan sini perkataan baik. Dan pada surah Al-Mu'minun ayat 51, sekali lagi Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan makanan, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik." Ingat sini angka tegaskan kepada dua perkataan iaitu halal dan baik. Dalam ketiga-tiga ayat tersebut, Allah Ta'ala telah berfirman dan menegaskan kepada dua perkataan, makanan yang halal dan makanan yang baik. Persoalannya, apa itu makanan yang halal dan apa itu makanan yang baik? Dan akan kupas dia secara ringkas dalam video kita kali ini. Secara ringkasnya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh manusia serta diperbolehkan juga oleh syariat Islam. Dan juga makanan tersebut bukanlah makan yang haram yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Malah dalam kandungan Al-Quran, Allah sudah memberi petunjuk dan syarat-syarat makan halal di mana perkataan makanan sudah disebut sebanyak 109 kali. Kita di Malaysia, persediaan halal dikeluarkan serta dikawal selia oleh satu organisasi Islam bernama JAKIM, iaitu Jabatan Agama Islam Malaysia. Jadi, sebarang pertanyaan permohonan berkaitan dengan sijil halal boleh dikemukakan kepada JAKIM. Angka tak pergi panjang lebar berkaitan dengan persediaan halal, tapi angka akan pergi lebih dalam berkaitan dengan makanan yang baik. Kerana ramai orang lepas pandang perkataan yang baik. Terutama pengusaha makanan, ramai lepas pandang apa itu makanan yang baik. Halal semua orang tahu, tapi kadang-kadang baik ni kita masih lagi bela ataupun tak berapa faham. Untuk perkataan makanan yang baik, secara ringkasnya angka pecahkan kepada dua, iaitu makanan yang selamat dan makanan yang berkualiti. Kau balik makanan yang selamat dan makanan yang berkualiti. Dua aspek makanan yang baik. Aspek pertama makanan yang baik ialah makanan yang selamat. Jadi persoalan dia, apakah dia makanan yang selamat? Secara ringkasnya, angka pecahkan ciri-ciri makanan selamat ni kepada 8. Dua boleh tambah berbanyak lagi, tapi ini supaya kita faham angka bagi kepada 8 poin ciri-ciri makanan selamat apabila you all mengeluarkan produk makanan. Kena faham ciri-ciri makanan yang selamat. Ciri pertama angka bentangkan ini ialah semua produk makanan yang tuan-tuan dan puan-puan usahakan atau proses tu
mestilah bebas daripada sebarang bahaya kimia. Serta produk tuan-tuan dan puan-puan tu pastikan bebas daripada bahaya biologi, iaitu barang hidup, termasuk pes ataupun termasuk juga bakteria, iaitu barang-barang hidup. Juga bebas daripada bahaya fizikal. Fizikal ni barang boleh nampak, boleh pegang. Contohnya bebas daripada rambut, hutang baju, apa juga bentuk fizikal. Bebas daripada bahaya sinaran radiasi. Terutama kalau tuan-tuan dan puan-puan memproses produk menggunakan sistem ataupun proses radiasi untuk membunuh bakteria, pastikan tiada residu radiasi dalam makanan yang tuan-tuan dan puan-puan hasilkan. Produk tuan-tuan dan puan-puan hasilkan juga pastikan bebas daripada bioallergen, iaitu bahan-bahan yang alergik kepada pengguna. You kena faham apa bahan-bahan alergik kepada pengguna yang terdapat dalam produk you hasilkan tu. Okey. Dan lima-lima ini dipanggil produk sudah tercemar. Produk itu cemar disebabkan oleh bahan kimia, bahan biologi, bahan fizikal, bahan sinaran dan barangan alergik. Ya, produk yang sudah tercemar. Elakkan produk kita tercemar. Jangan sekali pun cuba untuk membuat sebarang shortcut atau penipuan komersial. Banyak produk buat penipuan komersial, kadang-kadang raw material dia tak sama dengan apa dikata dan juga klaim yang berlebihan. Pastikan produk kita tiada klaim berlebihan dan tiada penipuan komersial. Elakkan daripada makhluk perosak masuk dalam makanan yang kita hasilkan. Banyak makhluk perosak kadang-kadang boleh masuk dalam makanan tanpa sengaja ataupun kita tak faham macam mana proses yang betul. Last not least, jangan sekali menyalahi undang-undang. Jadi, inilah 8 perkara ataupun 8 ciri-ciri yang akan kemukakan untuk you all faham. Banyak lagi ciri-ciri you boleh tambah bergantung kepada produk dan cara proses you. Kawan-kawan you faham, ciri-ciri untuk memastikan makanan yang hidangkan tu adalah makanan yang selamat. Kita sudah selesai berkaitan dengan makanan yang baik melalui topik kita iaitu makanan yang selamat. Topik yang kedua pula, makanan yang baik ialah makanan yang berkualiti. Apa pula makanan yang berkualiti? Jom kita pergi uraikan secara perlahan-lahan. Kadang-kadang angka sedih. Ramai usahawan kita menggunakan produk, macam-macam produk dan dia bangga produknya, Alhamdulillah, produk cantik semua. Tapi bila tanya apa kualiti produk dia, mereka tak faham. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan fahamilah produk dan fahamilah kualiti produk tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas you faham kualiti ni, setlah kualiti produk tuan-tuan dan puan-puan supaya produk tuan-tuan dan puan-puan jadi benchmark untuk produk-produk yang lain mengikut kualiti yang tuan-tuan dan puan-puan set untuk produk yang tuan-tuan hasilkan. Untuk pembentangan video ini, angka pecahkan ciri-ciri makanan berkualiti kepada 8. Sebenarnya ciri-ciri itu bergantung kepada produk tuan-tuan dan puan-puan. You boleh tambah atau kurangkan dan juga baiki mengikut produk tuan-tuan dan puan-puan. Kena faham kualiti dan setlah kualiti produk tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ada 8 angka bentangkan di sini. Kita pergi satu-satu supaya you faham. Setlah rasa dan bau produk yang tuan-tuan hasilkan tu. Jangan ubah sekejap rasa pedas, sekejap rasa kurang pedas, sekejap masin, sekejap kurang masin. Pastikan kualiti you ada berkaitan dengan rasa dan bau. Kalau bau dia wangi macam itulah sepanjang masa. This is quality. Okay? Rasa dan bau. Set kualiti warna produk tuan-tuan dan puan-puan.
Jangan sambal tu sekejap merah, sekejap kuning, sekejap terlampau merah. Pastikan warna dia kita set dan setlah kualiti warna kita supaya setiap kali orang nampak produk kita dia fahamlah itu produk yang dihasilkan tuan-tuan dan puan-puan. Tidak merah sangat atau terlampau kuning ke, itulah merah atau warna yang tuan-tuan dah tentukan. Kualiti warna produk you all. Pastikan saiz dan bentuk produk yang tuan-tuan dan puan-puan hasilkan tu konsisten sama saja. Jangan sekejap besar, sekejap kecil, sekejap lonjong, sekejap bulat. Pastikan berkualiti mengikut apa kita nak. Kalau sepanjang masa lonjong, lonjonglah. Jangan ada bulat lonjong pula. Campur-campur. Itulah bila tak ada kualiti, orang tak akan kenal produk kita. Berat dan ketebalan produk kita pun pastikan konsisten juga. Kalau 50 gram sepanjang masa program, jangan lebih, jangan kurang. Gitu juga ketebalan dia. Kalau berapa sentimeter tu, itulah ketebalan produk kita. This is quality. Okay? Set kualiti produk tuan-tuan dan puan-puan mengikut spek-spek atau ciri-ciri yang sesuai dengan produk tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan menggunakan resepi yang sama disebabkan tiada SOP tertentu, rasa warna semua boleh berubah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan menggunakan resepi tapi you tidak timbang resepi itu dengan betul. Ataupun you menggunakan sukatan pakai senduk ke, pakai sudu ke, dia akan berubah tidak sama dengan kalau you timbang. Jadi semua resepi kena timbang untuk dapatkan produk yang berkualiti dan konsisten. Ini satu lagi. Spesifikasi luaran atau dalaman. Pernah dengar tak? Kari puff inti angin. Pasal apa? Spesifikasi dalaman dia tidak ada berapa berat inti dalam tu. Begitu juga kari puff kadang-kadang bila kita goreng, walaupun daripada kambing yang sama, dia punya menggerutu dekat luar kulit tu berbeza. Jadi kalau boleh spesifikasi tu kena ada. Okay, macam katalah you jual roti. Spesifikasi dalam dia punya gebu-gebu roti tu kena ada. Berapa banyak lubang-lubang roti tu kena konsisten supaya produk kita berkualiti. Ini selalu orang ketumpukan kepada produk-produk seperti sos, sambal sama sekali. Pastikan tekstur dan kepatan kita konsisten sama saja. Jangan sekejap cair, sekejap pekat. Dan dia ada metod atau cara untuk menentukan kepekatan kita sepanjang masa konsisten. Supaya produk kita, sekali lagi, kita bincang berkaitan kualiti. Produk kita berkualiti, bila orang tuang tu, dia tahu dah ini produk konsisten kita, inilah kepekatan atau kita punya flow produk kita. Last not least, nilai nutrisi produk you all. Pastikan produk you all, produk yang ada nutrisi memberi satu kebaikan kepada orang yang membeli dan memakan produk kita. Jangan bagi hampas dekat kita punya pelanggan. Okey. Inilah sebahagian daripada kualiti supaya you faham dan you boleh seperti yang beritahu tadi, boleh tambah dan kurangkan mengikut produk-produk you all dan apa kualiti you nak set supaya orang faham dan orang kenal produk you melalui kualiti yang you bentangkan atau you hidangkan kepada pelanggan you tu. Kualiti adalah perkara mustahak dan penting dalam perniagaan you all untuk memaju perkembangan bisnes you dan juga market-market masa depan. Di Malaysia, untuk memastikan produk tuan-tuan dan puan-puan selamat dan berkualiti, ia diselenggara oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Jadi, referlah kepada mereka untuk memastikan produk tuan-tuan dan puan-puan selamat dan berkualiti. Jadi, angka sarankan kepada semua pengusaha makanan, carilah sijil-sijil untuk produk dan premis tuan-tuan dan puan-puan. Pohonlah. Kerana inilah satu tanggungjawab
wajib untuk semua pengusaha makanan. Okey, ingat, tanggungjawab untuk semua makanan. Dan untuk guide you untuk mendapatkan sijil ni, Uncle buat satu e-book berkaitan dengan persijilan produk dan premis. Kalau sempat, e-book tu akan taruh di bawah kita punya video ni. Ya, di bawah video ni, you tengoklah link tu dan klik link tu dan you akan dapat PDF pensijilan produk dan premis, cara-cara dia dan apa guna dia. Okey? Jadi, aku ulangi balik, berdaftarlah atau pohonlah sijil-sijil untuk produk dan premis tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai pengusaha makanan di Malaysia, kita beruntung. Pasal apa? Apa yang disarankan oleh Al-Quran supaya kita memberi makanan yang halal dan baik kepada kita punya pelanggan adalah satu padu kifayah dan dikawal selia oleh dua agensi, iaitu JAKIM untuk halal dan Kementerian Kesihatan bawah bahagian keselamatan makanan untuk makanan yang baik. Jadi, tiga-tiga tersebut telah dipenuhi melalui dua agensi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan harap dapat penuhi firman Allah Ta'ala untuk memberi atau mengeluarkan makanan yang halal lagi baik. Ya, halal lagi baik. InsyaAllah pahala di tangan tuan-tuan puan-puan kerana ia satu padu kifayah. Tuan-tuan dan puan-puan telah mengeluarkan produk yang halal lagi baik. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berjaya dalam industri yang tuan-tuan ceburu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.